Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk latihan ya. Pada sesi lepas kita berhenti pada latihan Laisa nombor 3, iaitu ta'ammal ma yali. Jadi kita masuk latihan keempat, adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Okey, kita berada sekarang di muka surat yang ke-15. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyati. Maknanya masukkan laisa ke atas ayat-ayat berikut. Baik. Al-babu mughlaqun. Al-babu, pintu itu, mughlaqun, tertutup. Jadi kalau kita nafikan pintu itu tidak tertutup, maka kita boleh masukkan laisa. Di mana kita letak laisa? Kita letak laisa di awal ayat. Okey, kebiasaannya kita letak di awal ayat. Jadi kedudukannya iaitu sebelum al-bab. Perubahan yang berlaku sebaik saja masuk laisa. Yang pertama sekali, mubtada menjadi ismu laisa, khabar bertukar menjadi khabar laisa. Dari segi hukum, isim laisa kekal dengan hukum marfu' dan tandanya dhammah, bergantung kepada jenis bilangan isim tersebutlah. Manakala khabar laisa hukumnya mansub, kebiasaannya bila mansub bagi atas ataupun dengan simbol-simbol yang sesuai mengikut hukum mansub. Baik, al-babu mughlaq. Al-babu mubtada marfu' bil dhammati adh-dhahirah, mughlaqun khabar. Mughlaqun tu khabar. Khabar hukumnya marfu'. Bila ada alif lam, maka qaf dibaca dengan bagi depan dua. Bila kita nafikan, masukkan laisa kat depan ya. Maka dibaca laisal babu mughlaqan. Laisal babu mughlaqan. Jadi mughlaqun bertukar kepada mughlaqan. Jadi pastikan bila kita aja mughlaqan, qaf itu dibaca tak dengan bahagian atas dua dan bersambung dengan alif tambahan. Macam ni lah ya. Jadi mughlaqan mesti ada alif. Tanwin atas mesti ada alif. Tanwin depan tak perlu tambah huruf tambah. Tanwin bawah pun tak perlu huruf tambahan. Baik. Jadi bila masuk laisa, maknanya sebalik. Al-ma'u baridun, air itu sejuk. Jadi kita nafikan, jadi laisal ma'u baridun. Laisal ma'u baridan. Dal
Tak, kita baca bahagian atas dua. Laisal ma'u baridan. Okey. Jadi kataan baridan dibaca dengan bahagian atas dua. Sebab apa? Sebab di-i'rab sebagai khabar laisa. Okey, di-i'rab sebagai khabar laisa. Baik. Cuma tuan-tuan, kataan laisa ni bila kita masukkan ke atas mana-mana jumlah ismiyah, khabarnya dia ada dua cara. Sama ada kita guna khabar yang biasa, standard biasa tanpa melibatkan harfu jar, maka disebut laisal ma'u baridan. Okey, ataupun sebagaimana yang pernah kita sebut dahulu, ditambah sedikit, okey, dengan bantuan dengan campur tangan harfu jar, iaitu ba. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana buku yang lain, dia buat laisal ma'u bibaridin. Jumpa buku lain lagi, laisal ma'u baridan. Itu benda yang samalah. Cuma sebahagian buku dia guna khabar laisa bergandingan dengan harfu jar. Jadi kalau peringkat awal kita belajar, saya lebih suka dan lebih cenderung kepada tariqah ataupun cara ataupun pendekatan yang lebih mudah, iaitu mendatangkan laisa. Kita datangkan laisa di awal dan khabarnya tanpa ditambah dengan harfu jar bi. Okey, untuk memudahkan pelajar-pelajar faham. Nampak jelas perubahan yang berlaku. Okey, yang ketiga, Hisyamun maridun. Hisyam sakit. Baik. Jadi bila masuk laisa, letak ke depan laisa Hisyamun maridan. Itulah ya standard biasa. Laisa Hisyamun maridan. Jadi Hisyamun menjadi ismu laisa marfu, manakala maridan khabar laisa mansub. Mansub tanda mudah, tak ada alif lam, dibaca huruf akhirnya dengan bahagian atas. Okey, bahagian atas dua. Jadi bila bahagian atas dua, perlu ditambah di hujungnya alif. Jadi maridan ejaannya mim ra ya ba alif. Berikutnya arba'ah, yang keempat, abi naimun. Ayah saya. Naimun, sedang tidur. Kataan naimun ini ialah isim. Fizikalnya dia dibentuk mengikut wazan fa'il. Daripada wazan fa'il, kita bentuk isim fa'il. Jadi naimun ni fizikalnya itu ialah isim fa'il. Naimun ni asal maknanya orang yang tidur. Kadang-kadang diterjemah sebagai sedang tidur pun boleh. Tak ada masalah. Okey, abi naimun. Jadi abi itu gandingan abun campur ana. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ialah kataan yang pertama. Hamzah dengan ba, itu mubtada'. Okey. Naimun itu khabar. Okey. Jadi khabar mana? Yang di hujung ni.
khabar. Khabar hukumnya marfu'. Maka mim dibaca dengan baris depan. Okey. Mubtada, ada orang dia suka mudah. Mana mubtada? Abi. Dia campur sekaligus. Tak ada masalah pun, boleh. Cuma kalau kita nak perincikan lebih detail, yang tidurnya saya bukan saya, ayah. Maka kita kira mubtada setakat hamzah dengan ba. Si ayah tu. Sebab tidur ini si ayah. Dia tak terlibat dengan saya. Jadi ab itulah mubtada'nya. Okey, tak apalah ya. Jadi kalau kita masukkan laisa, sesuai perkataan ab ini muzakkar, kita kekalkan laisa dengan jantina muzakkar. Laisa abi. Jadi perkataan naimun, bertukarlah ia kepada naiman. Jadi perlulah dibaca dengan baris atas 2 sebab ada alif lam. Lepas tu di hujungnya ada alif. Ini standard biasa. Okey, jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam buku lain dia buat secara yang lebih canggih sikit, dia buat laisa abi binaimin. Itu canggih sikit. Jadi macam ni pun dah okey dah. Baik. Khamsah yang kelima, ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sa'bun, sukar, payah, susah. Ad-darsu mubtada, sa'bun, susah. Itu khabar. Jadi mubtada dan khabar kedua-duanya marfu'. Jadi beliau nanya kita sebab apa yang depan baca baris satu saja ad-darsu bukan ad-darsu sebab ada alif lam. Yang belakang tanwin sebab ada alif lam. Okey, jadi bila kita masukkan laisa, kekal ya laisa sebab ad-darsu tu jantinanya muzakkar. Laisa ad-darsu sa'ban. Pelajaran itu tidaklah sukar. Okey. Jadi sa'ban tuan-tuan kena aja sa ain bali. Okey, kalau kita berhenti kat sini kan. Kita akan baca laisa ad-darsu sa'ban. Arab kebiasaan dia baca begitu. Ada orang tanya saya, "Ustaz, boleh tak kita baca macam Quran?" Macam mana? Tukar kepada bacaan mat. Laisa ad-darsu sa'ba. Macam tu. Bukan tak boleh, boleh. Cuma kurang dipraktikkan begitu oleh penutur Arab. Jadi kalau kita baca Quran, memang di sana ada peraturannya. Bila waqaf, diterikat dengan bacaan waqaf. Bertukarlah bunyi tanwin kepada mat. Namanya mat iwad. Kalau Arab, kalau kita tak tukar pun, that's okay. Okey, sittah. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Jadi kita nak nafikan laisal masjidu qariban. Okey? Jadi kalau jumpa dalam buku lain dia buat laisal masjidu biqaribin pun betul. Tapi ada bi. At-tiflu jaw'anu. At-tiflu budak itu, bayi itu. At-tiflu tu sebenarnya lebih kepada bayi ataupun kanak-kanak lelaki yang masih kecil. Jadi orang Arab ni dia ada kata-kata tertentu untuk menggambarkan peringkat umur. Jadi kalau kita jumpa perkataan ghulam, budak. Tapi budak tu biasanya yang hampir mahu masuk usia baligh. Yang hampir nak masuk usia baligh biasanya disebutnya ghulam. Jadi Nabi pernah tegur seorang budak, ya dia makan tu gojoh sikit mungkin lapar kot. Jadi ya ghulam, bismillah, wahai anak, itu. Bacalah bismillah. Jadi ahli-ahli bahasa mereka pun letak peringkat usia sekian-sekian
ada istilah yang tertentu. Baik, jadi laisa tiflu jaw'an. Okey, jaw'an ni insya-Allah akan datang kita akan belajar satu tajuk. Tapi tajuk ini mungkin lambat lagi lah kot. Mungkin dalam buku kita ni kita belum masuk lagi. Jadi buku kita ni kalau ikutnya banyak muka surat 222 muka surat. Jadi saya tak pastilah tak ingat dah. Jadi kalau nanti saya cek balik dia punya senarai tajuk dia. Kalau ada mungkin tajuk-tajuk yang belakang bawah akan ada. Bincang perkataan yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Jadi perkataan jaw'an ni, jaw'an, jim, waw, ain, alif, nun. Jaw'an ni ialah kata sifat. Dia masuk dalam bab kata sifat. Apa makna jaw'an? Lapar. Jaw'an ni maksudnya lapar. Jadi mana-mana kata sifat yang datang mengikut wazan fa'lan. Okey. Mana-mana kata sifat yang datang mengikut wazan fa'lan. Dan ada huraian lanjut dia lagi lah. Kebiasaannya dibaca dengan tanpa tanwin. Huruf akhir dibaca tanpa tanwin. Jaw'anu. Biasa macam itulah. Saya sebut kebiasaan sebab ada perkara yang luar biasa. Jadi dalam banyak buku disebut jaw'anu. Nun baca baris satu. Baik. Jadi kalaulah nak kata jaw'an sekarang dia di-i'rab sebagai khabar laisa. Laisa tiflu jaw'ana. Nun dibaca bagi atas satu. Tidak dibaca dengan tanwin. Dipelik sikit. Sebab apa? Sebab kataan ini dia terlibat dalam tajuk kataan yang tidak diizin dibaca dengan tanwin. Jadi kalau baca bagi atas pun sama. Tidak dibaca dengan tanwin. Jadi nun baca bagi atas satu sahaja, tidak ada alif. Orang yang lanjut insya-Allah kita akan sampai tajuknya. Okey, nombor 5. Iqra al-mithalaini thumma adkhil laisa 'ala al-jumal al-atiyati. Dia kata apa? Baca dua contoh berikut. Thumma kemudian adkhil masukkan. Laisa, okey, 'ala al-jumal al-atiyah. Jadi kita kena ikut contoh yang diberikan. Contoh yang diberikan oleh pengarang di sini khabar laisa dia digandingkan dengan harfu jar bi. Laisa bi. Baik. Ayat pertama, huwa tajirun. Dia itu seorang peniaga. Huwa merujuk kepada seorang yang tinanya muzakkar. Tajirun muzakkar. Bilangannya pun seorang. Apa i'rab huwa? Huwa ialah mubtada. Manakala tajirun khabar. Jadi huwa tak boleh dibaca dengan baris lain. Memang selama-lamanya dibaca huwa. Tak ada orang baca huwi, tak ada. Hu tak ada. Huwan tak ada. Huwa selama-lama. Oleh sebab itu kalau kita i'rab huwa ni secara detail kita akan kata huwa ini dhamirun munfasilun, okey, mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada.
Okey, i'rab mudah huwa ni apa dia? Mubtada. Macam tu. Baik. Jadi kalau kita sebut huwa tajirun, dia itu seorang peniaga. Belum nafikan lagi. Pengarang menggunakan laisa dan khabarnya dikaitkan dengan bi. Okey, ini pilihan pengarang. Huwa laisa bitajiri. Dia itu laisa bitajiri, bukan seorang peniaga. Jadi bila orang tanya kita, apa i'rab huwa dalam ayat kedua selepas dimasukkan laisa? Okey, saya tulis Okey, jadi bila laisa ni tuan-tuan, pengarang letak di sini, kalau pengarang letak di depan, boleh, tak ada masalah. Laisa bitajiri. Tak ada masalah, boleh juga. Tapi tak ada huwa lah. Laisa bitajiri. Nak kekalkan huwa laisa bitajiri. Jadi bila ayat ini menggunakan dhamir, dan dhamir ini mesti merujuk kepada seseorang. Pengarang letak laisa kat belakang, maka huwa ni dia kekal di i'rab sebagai mubtada. Okay? Huwa ni kekal di i'rab sebagai mubtada. Baik. Bila masuk laisa, seperti biasa, laisa dia ada isim dia dan dia ada khabar dia. Ini laisa. Okey, baik. Mana isim dia? Isimnya ada. Tapi isimnya tersirat dalam kataan laisa. Mana khabar laisa? Pengarang menggunakan bi, gandingan bi dan juga tajirin. Gandingan dua ni ialah khabar laisa. Okey, isimnya mana? Ada dalam laisa. Kalau saya i'rab panjang, wasmu laisa dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wa ismu laisa ialah dhamirun mustatir. Dhamir yang tersirat, yang terlindung, tersirat. Okey, yang ada dalam laisa. Begitu ya. Yang kedua, huwa minal Yaban. Dia tu dari Jepun. Okey, kita masukkan laisa, pengarang letak laisa selepas huwa. Berbunyi huwa laisa minal Yaban. Dia tu laisa minal Yaban, bukan. Okey, dari Jepun. Jadi huwa kekal sebagai mubtada. Mana khabar laisa? Gandingan minal Yaban ialah khabar laisa. Mana isim laisa? Isim laisa ni ada dalam laisa dalam bentuk dhamir. Jenisnya dhamirun mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Bila sebut laisa ni kita faham. Bukan siapa? Bukan dia lelaki. Okey, baik. Ayat pertama, as-sayyaratu jamilatun. Kereta itu cantik. Jadi pengarang, saya nampak pengarang mahu kita ikut macam contoh yang diberikan di atas. Maka kita akan masukkan laisa untuk latihan ini
selepas kataan yang pertama. Okey, as-sayyaratu jamilatu. Okey, jadi kalau berdasarkan kepada kehendak pengarang, maka kita kekalkanlah kataan as-sayyarah. Nah, kedudukannya di awal. Okey, as-sayyaratu, kereta itu laisat. Okey, laisat. Kemudian masukkan bi. Bi jamilati. Okey, ini apa yang disarankan oleh pengarang. Jadi kata lain, as-sayyaratu kekal pada kedudukan pertama, maka dia di-i'rab sebagai mubtada. Jadi kalau laisa letak di sini, kita akan tengok jantina kat depan. Oh, as-sayyara muannas, laisa mesti di hujung bersama dengan ta, ta'ut ta'nits sakin. Ini mubtada. Okey. Laisat, mana isim dia? Isimnya dalam bentuk dhamir. Dalam bentuk dhamirun mustatir. Okey. Takdiruhu hiya. Okey, takdiruhu hiya. Manakala gandingan bi, okey, gandingan bi dan juga isim majrur, gandingan bi dengan isim majrur ini ialah khabar. Laisat. Khabar laisat. Jadi bila orangnya kita, mana isim laisat? Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Mana khabar laisat? Gandingan bi dengan isim majrur. Gandingan ini dipahami sebagai khabar laisat. Ini kita buat sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang. Ana ghaniyun, yang kedua. Ana ghaniyun, saya seorang kaya. Yang cakap itu, kita faham dianya muzakkar. Sebab apa muzakkar? Ghaniyun muzakkar. Jadi kalau yang cakap itu perempuan, ana ghaniyatun. Ana ni boleh muzakkar dan boleh muannas. Bergantung kepada kehendak orang yang membuat dengan ayat itu. Jadi pengarang sebut ana ghaniyun. Jadi dia nak nafikan macam mana? Pengarang nak kita masukkan laisa selepas perkataan yang pertama. Jadi kita masukkan selepas ana lah. Laisa ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum, dia boleh berubah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, sehinggalah ana, nahnu. Perubahan daripada huwa sampai ana, nahnu, sebagaimana perubahan fi'il madhi biasa. Cuma laisa tak boleh berubah kepada fi'il mudhari', tak boleh berubah kepada fi'il amar. Dia boleh berubah mengikut pattern fi'il madhi daripada huwa sampai nahnu yang 14 itu sahaja. Sebab itulah dia dinamakan fi'lun jamid. Fi'il yang beku. Dia tak boleh nak ditasrifkan mengikut madhi dan mudhari' sebagaimana fi'il yang lain. Jadi kalau laisa ni duduk pada posisi ana, maka dia kena ubah. Tak boleh dikekalkan lagi laisa. Maka kita akan tukar dia kepada lastu. Okey. Dulu seawal kita belajar laisa dulu, ada saya senaraikan CV 14. Saya sebut.
Ni nak ni buat telinga. Satu nak buat telinga habis. Tapi tahu. Laisa, laisu. Laisat, laisata. Lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Jadi ketika lastu, ketika ana, laisa itu akan berubah pada lastu. Ketika nahnu, dia akan menjadi lasna. Begitu. Jadi kita kena hati-hatilah, jangan silap. Sebab apa tuan-tuan? Kelas kita okey, kelas lain. Ada orang dia baru belajar bahasa Arab, tak tahu. Sistem bahasa Arab ada jantinanya, ada bilangannya. Ada jantina muzakkar muannas, ada bilangan 1, 2 dan 3. Bila dia buat ayat, dia balik kamus, dia pun ambil, susun, ikut dia. Ikut pahaman dia. Bukan ikut nahu dan surah Arab. Jadi, kelang kabutlah. Orang faham, tapi salahlah nahunya. Salahlah surahnya. Ayat yang lengkap, ataupun istilah dalam bahasa Arab, disebut jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidah tu ialah ayat yang kandungannya orang faham. Okey, al-madmun kandungan itu mafhum, orang faham. Lepas tu an-nahwu wa sarfu sahih. Nahwu dan saraf betul. Barulah dikira sebagai jumlah mufidah. Jadi kalaulah ada orang buat kan, ana laisa, saya bukan. Ghaniyun, kaya. Katalah dia macam ni kan. Ana laisa ghaniyun. Dia dengar dia cakap, dia kata apa? Ana laisa ghaniyun. Dia faham. Dia ni baru belajar. Dia baru belajar, dia ambil kata ana dan kamu maksudnya saya. Laisa maknanya bukan, tidak. Ghaniyun, kaya. Dia bercakap tu perempuan. Dia bercakap ana laisa ghaniyun. Dia belum menguasai jantina muzakkar muannas. Tapi bahasa tu orang faham. Tapi nahunya, sarafnya tak betul. Jadi ini salahlah. Jadi kalau kita nak bagi markah, dekat awal yang belajar ni bagilah, kalau 2 markah, bagilah setengah markah. Ada pun mungkinlah bagi ada sikit 1. Sebab apa? Sebab kesungguhan dia. Kalau peringkat tinggi dah, advance Arabic, memang salah. Sebab apa? Sebab laisa, dia kena tukar kepada lastu. Disesuaikan dengan ana, barulah betul. Digantikan dengan ana. Ana lastu. Ghaniyun tak boleh. Mesti baca ghaniyan. Sebab apa ghaniyan? Ghaniyan di sini di i'rab sebagai khabar lastu. Okey? Jadi lastu ni mana isim dia? Ta ni isim dia. Ta ni isim. Okey? Ghaniyan ni khabar. Okey? Khabar pada yang ni lah. Okey? Khabar lastu. Berikutnya, anta fakirun. Awak ni seorang yang fakir. Fakir ni, kalau bahasa mudah faham, awak ni fakir. Orang yang sangat susah. Tu orang faham begitulah ya. Kalau miskin, susah juga. Tapi kalau fakir, sangat susah. Okey, zaman sekarang ni tak kira dah. Ramai orang susah. Kan zaman 800. Okey, anta fakirun. Jadi kita masukkan laisa selepas anta.
mengikut kehendak pengarang. Dan laisa itu mesti diubah sesuai dengan anta. Jadi jari kita ni huwa huma hum hiya huma hunna anta. Anta apa dia? Lasta. Okey. Anta lasta. Pengarang kata datangkan lasta ini sebelum anta. Lepas anta. Anta lasta faqiran. Jadi faqiran ni ialah khabar lah kepada lasta. Okey. Jadi faqiran mesti dibaca dengan baris atas. Tak tanwin. Bila tanwin kena ada alif. Dan mana isim pada lasta ni? Ya, isimnya ialah anta. Itu isim dia. Dia bukan dhamir mustatir. Dhamirnya baris. Okey, kelihatan timbul di hujung. Hiya minal Iraq. Dia perempuan. Okey, seorang. Minal Iraq, dari negara Iraq. Kalau kita sebut Iraq, Arab sebut Al-Iraq. Jadi kata-kataan yang merujuk kepada nama-nama khas negara ini ataupun kota, kita akan rujuk kepada penggunaan orang Arab sama ada nak masuk alif lam ataupun tidak. Jadi kita akan tengok orang Arab. Tak boleh ikut kita. Jadi bila kita tengok Arab kata Makkatu al-Mukarramatu, Makkah, tak ada alif lam. Al-Madinatu, ada alif lam. Yathribu, tak ada alif lam. Mana lagi? Al-Yaman, tak ada alif lam. Iran, tak ada alif lam. Al-Urdun, ada alif lam. Filastin, tak ada alif lam. Gaza, tak ada alif lam. Jadi macam mana kita nak tahu ada alif atau tidak ada alif lam? Jadi bila kita belajar bahasa Arab, jadi bila kita belajar bahasa Arab, di sana ada petikan yang kita rujuk, yang kita petik petikan itu daripada petikan orang Arab. Jadi kita dapat orang Arab sebut tak ada alif lam. Kataan ni ada alif lam. Sebutan pun kita akan tengok sebutan yang masyhur. Bukan masyhur di sisi kita, masyhur di sisi orang Arab. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar doa untuk Palestin kan, macam-macam baris pun ada. Macam-macam baris ada. Kata apa? Palestin. Kalau kita dengar orang Indonesia, mereka sebut Palestin ni dengan sebutan Palestina. Kalau masalah US sebut Palestine. Jadi kalau Arab macam mana? Jadi kalau kita sebut dengan menggunakan bahasa Arab, kita akan tengok macam mana orang Arab sebut. Jumhur Arab sebut macam mana. Okey, jadi kita pun ikut yang jumhur. Jadi bila kita perhatikan negara Palestin, saya tengok jumhur ramai di kalangan mereka yang menyebut baik daripada negara Mesir dan negara-negara yang lain mereka sebut Filastin. Okey, masyhurnya begitulah. Jadi kalau kita baca doa untuk negara Palestin, dalam bahasa Arab sebaiknya sebut dengan sebutan yang betul mengikut jumhur mereka. Jadi ada juga sebut yang lain. Jadi kalau silap bagi sikit pun dalam masalah sebenarnya. Tapi kalau sebaiknya tengoklah yang jumhur. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Jadi perkataan Filastin, fa dibaca bawah, lam dibaca atas.
Okey, ada juga saya dengar orang Arab, nah, daripada pihak yang tertentu, mereka baca Filistin, lam baca bawah. Tapi ramainya baca Filastin. Filastin. Lam baca bahagian atas itu Filas, katanya lebih ringan berbanding Filistin. Filistin, kita sebut tu rasa sikit berat. Okey. Manakala ada yang baca Falastin. Fa baca bahagian atas, lam baca bahagian atas. Ada juga. Tapi tak ramailah. Okey. Yang penting kita doa. Jadi hiya laysat min al-Iraq. Nahnu azkiya'u. Kataan azkiya pernah kita bincang dahulu, dia termasuk dalam kalangan jamak yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Dulu kita ada bincang perkataan ini tak jamak. Bagi mufradnya ialah zaki. Okey. Zakiyun seorang yang cerdik, pandai, pintar. Jamaknya Azkiya. Begitu. Azkiya'u. Zakiyun azkiya'u. Jadi ketika mufrad bertanwin, ketika jamak azkiya'u tanpa tanwin. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kamus jumpa macam ni, jangan kata salah. Memang kita akan belajar akan datang tajuk khusus, kata nama sebahagiannya tak boleh dibaca dengan tanwin. Baik, jadi bila kita buat ayat, nahnu. Kekalkan kedudukan dekat depan sebagaimana kehendak pengarang. Okey, lasna. Ada alif ya. Nahnu lasna bi azkiya. Nahnu lasna bi azkiya. Tuan nak masuk bi boleh, nak buat apa boleh, tak masalah. Baik, huwa azabun. Dia tu bujang. Okey, huwa azabun. Dia buat ayat, huwa laisa, nak guna bi sebagaimana kehendak pengarang, huwa laisa bi azabi. Pengarang menyarankan kita masukkan bi ikut pengarang. Jadi mana khabar laisa bi azabi. Mana isim laisa? Ada di dalam perkataan laisa. Dalam bentuk dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Okey, last kali al-mudarrisuna, bukan last kali, yang ketujuh. Al-mudarrisuna fil fusul. Para guru, sekarang berada di mana? Dalam kelas-kelas. Para guru berada dalam kelas. Kalau kita nafikan, para guru tidak berada dalam kelas. Jadi, guru ni ramai. Kita letak, nafi itu selepas al-mudarrisun. Okey, sebagaimana yang dia kena kiali pengarang. Okey. Jadi al-mudarrisuna Jadi perkataan al-mudarrisuna ni para guru, ramailah
Kalau seorang, laisa. Dua orang, laisa. Nah, kalau ramai, laisu. Walaupun baca laisu, boleh macam tu pun dah berpada, dah laisu, tapi kena ada alif. Arab kata kena ada alif, bahasa mereka. Al-mudarrisuna laisu. Guru ni ramai. Dan jantinanya lelaki. Jadi laisa mesti diubah kepada laisu. Mengikut sifir kita laisa, laisa, laisu. Bila sebut laisu ni, dah dirujuk kepada ramai lelaki. Tayyib. Al-mudarrisuna laisu fil fusul. Okey. Mana khabar bagi laisu ni? Gandingan fi dan juga al-fusul. Dikira sebagai khabar kepada kataan laisu. Mana isim kepada laisu ni? Wow. Dikira sebagai isim dia. Okey. Berikutnya tuan-tuan, anti zakiyatun. Jadi anti lasti bi zakiyati. Anti lasti bi zakiyati. Itu kita ikut kehendak pengarang. Kalau tuan-tuan nak ringkas sekali lagi boleh. Anti lasti zakiyatan tanpa menggunakan bi. Antum kibar. Kamu semua ni kibar, orang-orang besar. Kibar, orang-orang yang telah pun dewasa pun boleh. Antum kibar, kamu ni sebenarnya tua dah pun boleh. Bergantung kepada kehendak kita. Jadi bila kita masukkan penafian, okey, mengikut kehendak pengarang, letaknya di sini. Lastum. Tak boleh guna laisu. Laisu mereka bukan. Jadi antum lastum. Jadi lastum ni kamu bukan. Okey, bi kibarin. Jadi bi kibarin, gandingan bi dengan kibarin ialah khabar. Kepada yang ni lah. Khabar kepada yang ni. Okey, dah lastum ni mana isim dia? Tamim ni. Ini isim. Okey. Jadi jantina kena sama. Bilangan kena sama. Berikutnya at-talibatu fil maktabah. Okey, pelajar-pelajar perempuan sekarang berada di mana? Di perpustakaan. Jadi pengarang nak kekalkan at-talibat di awal. At-talibatu lasna. Okey, jangan buat laisu. Mereka lelaki. Jangan buat lastum. Tak, bukan kamu. Lastunna, bukan kamu perempuan. Lasna, mereka bukan. Mereka perempuan tu bukan. At-talibatu lasna. Tak. Fi al-maktabah. Inilah ya. Sama jantina dan sama bilangan. Dan sama juga, ini pihak yang ketiga, bukan pihak yang kedua. Antunna talibatunna judud. Antunna talibatun judud. Kamu semua. Kamu semua ni, kamu semua perempuan. Okey. Jadi lepas antunna, masukkan penafian. Lastunna.
Okey, antunna lastunna. Mengikut kehendak pengarang. Okey. Kalau kita nak masukkan khabarnya, tak? Boleh kita, bila kita nak tulis khabar pada lastunna ni, maka bolehlah guna bi. Bagaimana pengarang sarankan. Bi, libatin. Yang dengan bi dan juga talibatin khabar pada lastun. Okey, judud dibacanya jududin. Jududin ni ialah sifat kepada yang ni. Okey. Dah yang ni dibaca tin bagi bawah, yang ni pun baca din. Sifat dia kena ikut hukum dan baris. Ikut hukum mausuf. Okey tuan-tuan. Bila kita bina ayat, okey, perhatiannya bila kita bina ayat bukan setakat maknanya sampai orang faham kehendak kita, tapi mestilah tak nahunya dan sarafnya betul. Barulah dikira sebagai jumlah mufidah. Okey, baik. Jadi berakhirnya latihan yang nombor ke-11, maka dengan ini kita tangguhkan dahulu kelas kita untuk meraihkan kedatangan Ramadan minggu depan, hari Selasa malam. Hari Isnin malam dah tarawih. Jadi Selasa itu Ramadan yang pertama, jadi saya mengambil peluang pada malam ini untuk mengucap ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diberi kesempatan untuk menyambut Ramadan dalam beberapa hari yang berbaki ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sepanjang kita mengajar ni, takut-takut ada silap. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, esok dah janji, Ustaz nak janji nak kasih doa tu, doa niat puasa yang betul, ayat yang betul nak tulis. Ustaz tuliskan betul-betul. Nama itu Ramadan, nama itu tu. Kan itu hari tak janji nak kasih yang betul-betul. Okey, nanti saya tulis dengan bagi-bagi sekaligus. Okey, good. Terima kasih Ustaz. Dalam PDF saya akan post dalam grup insya-Allah. Terima kasih. Berpuasa. Okey, selamat berpuasa insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, Ustaz.